Baru-baru ini beredar video ini. Kerajaan Negeri Terengganu dia telah luluskan satu undang-undang yang mana siapa kaum perempuan yang tak patuh syariah dari segi pemakaian akan didenda saya dengar dah diluluskan. Yang pihak perempuan ni, kita ni kenapa yang kita benarkan kaum lelaki ni beritahu yang apa yang patut kita pakai? Janji kita tak bogel. Dan juga ini, dalam Quran tak ada pun kalau you tak pergi sembahyang Jumaat you kena denda ke sebat ke, tu tak ada dalam Quran. Dan sebelum ini pun banyak dah perkara-perkara yang cuba dilakukan bagi mengelirukan umat Islam dengan sembahyang yang diimamkan oleh wanita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cabaran kepada hukum Allah dan banyak lagi. Kita akan share dalam video kali ini siapa mereka dan kita akan jawab tuduhan-tuduhan mereka. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat semua, sebelum ini bila ada yang cuba untuk mempersoalkan Islam, mengkritik mengenai hukum Islam, mereka akan lakukan secara sembunyi dan halus, berlapik-lapik. Tapi hari ini mereka dah cuba secara terang-terangan. Bahkan ada yang sampai mencabar dan juga mempersoalkan kerajaan negeri yang memperkasakan syariah Islam untuk kebaikan umat Islam sendiri. Undang-undang yang diletakkan kepada umat Islam sendiri yang bersesuaian dengan syariah dibantah dan dipersoalkan. Apa yang anda saksikan ini adalah demonstrasi hukuman sebat sebenar yang dikenakan ke atas pesalah syariah yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Penjara Malaysia. Untuk pengetahuan sahabat semua, kebanyakannya mereka yang membantah cuba mengubah ajaran Islam ini mengikut fahaman mereka dan mempersoalkan mengenai hukum syariah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah golongan liberal dan juga Sister in Islam. Ajaran Sister in Islam ini ialah sebuah organisasi perhimpunan sivil yang kononnya bertujuan untuk mempromosikan hak wanita, kebebasan wanita dan menyatakan hak asasi manusia universal, dan ia sebenarnya termasuk dalam fahaman liberal. Yang mana maksud liberal ini ialah satu aliran pemikiran yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu dalam mentafsirkan ajaran Islam tanpa terikat dengan dasar dan sumber ajaran Islam yang telah disepakati oleh para ulama muktabar. Seperti fahaman Sister in Islam ini, boleh dikatakan asasnya adalah tujuan mereka untuk kebebasan wanita. The most gracious, the most merciful. Malik Yawmiddin, Master of the Day of Judgment. Sebab itulah mereka memperjuangkan apa yang mereka rasakan betul tanpa perlu mengambil kisah yang Islam itu ada panduannya, ada boleh dan ada larangannya. Mereka main hentam sahaja sambil melabelkan bahawa itu pula ajaran Islam. Jadinya Sister in Islam ni adalah juga termasuk liberal yang mana diasaskan oleh Aminah Wadud yang lahir pada 25 September 1952 di Maryland, Amerika Syarikat. Beside me, I'm joined by Dr. Aminah Wadud, Islamic feminist scholar visiting. Dan mempelajari seni juga menyambung pengajiannya dalam bidang bahasa Arab di salah satu universiti di Amerika sehinggalah kepada PhD. Hubungan Aminah Wadud dengan Malaysia ini sangatlah dekat kerana dia pernah mengajar sebagai penolong pensyarah di UIA pada tahun 1989 sehinggalah 1992. Dan selepas itu ia menjadi guru agama dan falsafah di salah satu universiti di Amerika. Yang mana pada ketika itu jugalah menggemparkan umat Islam seluruh dunia kerana tidak pernah dibuat manusia wanita boleh menjadi imam kepada semua orang, berkhutbah kepada seluruh jemaah dengan jemaah yang bercampur lelaki dan perempuan, yang mana jelas dan nyata ia adalah satu perkara yang mungkar. Selama bertahun-tahun Islam berkembang tidak ada yang membuat macam tu, tetapi mereka buat. Dan sememangnya itu adalah perjuangan mereka meletakkan wanita boleh melebihi lelaki dalam segala hal, termasuklah dalam ibadah. Juga jelas tindakan juga perjuangan mereka tidak sesuai dan tidak berlandaskan Islam sebenar. Mereka mengubah ajaran Islam mengikut kepala otak mereka sendiri dan mentafsirkan Al-Quran mengikut kefahaman mereka yang lemah diikuti oleh nafsu, sehinggalah ajaran juga fahaman mereka ini sampai ke Malaysia dan wujudlah makhluk-makhluk yang mencabar Allah, mencabar syariah, yang mempersoalkan kewajipan seseorang Muslim, dan mereka mula berkembang tapi tidak bertahan lama. Fahaman juga ajaran Sister in Islam ini difatwakan oleh Fatwa Selangor sebagai satu ajaran sesat dan jauh menyeleweng. Meskipun dah difatwakan sesat, mereka cuba mencabar fatwa tersebut, namun setakat ini fatwa itu masih lagi kukuh dan kuat bahawa gerakan Sister in Islam ini membawa
membawa ajaran sesat. Dan hari ini di Malaysia, mereka masih ada dan berani tonjolkan diri. Antara sebab mereka sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam ialah: yang pertama, wanita boleh menjadi imam kepada semua orang, termasuk lelaki dan perempuan. Boleh memberikan khutbah Jumaat yang mana dimulakan oleh Aminah Wadud dengan alasan wanita juga mempunyai hak, wanita juga mampu dan tidak mendiskriminasikan kedudukan wanita. Mereka juga katakan ia adalah hak asasi wanita untuk boleh menjadi imam. Tidak cukup dengan itu lagi, dibolehkan pula untuk lelaki ni bercampur dengan perempuan dalam satu saf, kerana mereka mengatakan lelaki dan perempuan itu sama sahaja, tidak boleh dibeza-bezakan. Bahkan dibolehkan juga untuk tidak menutup aurat ketika solat. Sahabat semua, ini adalah kelakuan laknat yang tidak pernah pun dilakukan dalam ajaran Islam. Tidak pernah dilakukan oleh mana-mana mazhab selama ratusan tahun. Bahkan ajaran ataupun fahaman baru pun tidak pernah melakukan seperti ini. Seperti apa yang dilakukan oleh ajaran sesat sistem Islam ini, dengan mereka menggelarkan diri mereka sebagai Islam, tetapi amalan juga kepercayaan mereka bukanlah lagi sesuai dengan ajaran Islam, malah jelas bercanggah dengan Islam. Tidak boleh diikuti dan tidak boleh dibiarkan jika ia berlaku di Malaysia. Ajaran Islam ini dah sempurna dan dah sesuai untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Islam dah pun sempurna, maka tidak perlu ditambah, dikurangkan ataupun diubah. Kalau makcik ni nak sangat jadi imam solat, boleh, tetapi hanya sesama wanita sahaja, bukannya menjadi imam Jumaat bagi semua orang, sampaikan bercampur lelaki dan perempuan dengan satu saf dan tidak menutup aurat. Ini adalah batil dan ini adalah agenda untuk menyesatkan umat Islam daripada ajaran Islam yang sebenar. Puak-puak ini mempersoalkan solat Jumaat dan hukuman yang dikenakan oleh sesebuah kerajaan negeri, kerajaan yang dikuasai oleh PAS yang cuba mengamalkan syariat Islam, sedangkan solat Jumaat adalah difardukan kepada semua lelaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Jadinya ia adalah perintah Allah, suruhan Allah untuk seorang hamba melaksanakan kewajibannya meskipun dia sibuk dengan urusan jual beli dan sebagainya. Dalam dunia ini tidak ada perintah juga suruhan yang lagi penting, lagi besar selain perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya jika kerajaan negeri yang berkuasa di sesebuah negeri menuruti perintah Allah dan mengambil berat untuk menjaga rakyatnya, mereka adalah kerajaan yang bertanggungjawab menjaga apa yang dikehendaki Allah, termasuklah juga dalam pemakaian tudung bagi wanita. Sebagaimana kerajaan Terengganu yang dikuasai PAS menguatkuasakan syariat Islam. Bila puak-puak liberal ini tahu, maka mereka pun kepanasan dan meroyan. Sahabat semua, pemakaian yang menutup aurat bagi wanita adalah menjaga wanita, untuk melindungi wanita. Ribuan tahun dah berlalu. Lihatlah bagaimana pemakaian wanita daripada agama Kristian, agama Yahudi, juga daripada negara yang lain. Mereka menutup kepala dan juga menjaga pemakaian mereka dengan tujuan adalah untuk menjaga kehormatan wanita, menjaga hak sifat malu bagi wanita. Dan sememangnya Allah tahu itu adalah yang terbaik bagi wanita. Allah yang ciptakan manusia ini termasuklah wanita, maka Allah tahu pemakaian dan cara hidup yang terbaik bagi wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka melabuhkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini adalah perintah Allah kepada umat Islam yang berpegang kepada Islam, bukan hanya perintah mana-mana kerajaan. Dan daripada firman Allah Ta'ala ini juga ditegaskan identiti seorang wanita Muslim dan jaminan Allah bagi mereka yang menjaga kehormatan wanita. Kerana itulah sifat sayang Allah kepada hambanya. Jadinya jika ada kerajaan yang memertabatkan syariat Islam, kita kena sokong apapun partinya, sebab ia menuruti perintah Tuhan yang menciptakan alam ini. Semua perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia sendiri, juga semua larangannya adalah untuk kebaikan manusia juga. Siapa kita nak halang perintah Allah? Siapa kita nak tolak apa yang boleh dan tidak boleh hanya sekadar ia bercanggah dengan hawa nafsu kita? Sebagai manusia, kita kena sedar yang kita ni lemah dan akan mati juga, kerana tempoh pun hidup tidaklah lama. Lihatlah Fir'aun yang gagah melawan Tuhan, tetapi masa matinya lebih lama berbanding hayatnya. Yang tinggal sekarang hanyalah peringatan kepada kita semua.
yang terkemudian ini. Lepas tu berlagak nak lawan Allah. Jadinya masa kita hidup inilah kita buat apa yang Allah redha dan tinggal apa yang Allah murka. Allah yang ciptakan kita, daripadanya kita datang dan kepadanya kita kembali. Sebanyak manapun harta, setinggi manapun jawatan, semua akan ditinggalkan jua. Yang ada hanyalah amalan yang menjadi bekal. Jadinya kita sebagai orang awam dan umat Islam, kenalah sokong apa perintah Allah, termasuklah sekecil-kecil perkara. Sahabat semua, sebagai pengakhiran, daripada dulu lagi sampailah sekarang akan wujudnya puak-puak yang cuba untuk menjauhkan manusia daripada perintah Allah, daripada ajaran Islam sendiri, cuba menyesatkan umat Islam. Golongan ini adalah banyak, cumanya nama mereka sahaja berbeza-beza daripada tahun ke tahun. Dan yang sekarang ni mereka mula mempersoalkan dengan pemakaian tudung kerana tidak memberi kebebasan kepada wanita. Dan pada awalnya mereka hanya mahu kebebasan untuk tidak bertudung, tetapi lama-kelamaan mereka pula mahu menjadi imam, mahu mengatasi lelaki dan sebagainya. Yang mana perkara itu kita dah boleh saksikan sendiri hari ini. Untuk penegasan, Islam tidaklah merendah-rendahkan wanita. Bahkan Islamlah yang sangat menjaga kaum wanita seperti mutiara yang berharga, sehingga kan ia tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang-orang yang bukan sepatutnya, layaknya seperti seorang permaisuri. Dan Allah menetapkan yang terbaik bagi wanita dengan menjaga wanita daripada diskriminasi, pandangan juga kata-kata lucah dan niat jahat orang lain. Yang mana kita sebagai lelaki ini juga tidak suka bila mana ia diperlakukan kepada anak isteri kita. Dan kita kena sedar juga fahaman liberal, sister in Islam atau apapun namanya akan selalu ada bagi merosakkan umat Islam daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Meskipun zaman dah berubah, tetapi watak-watak Abu Lahab dan Hinun itu selalu ada. Maka kita tolaklah golongan-golongan seperti ini untuk menjaga anak-anak kita daripada dirosakkan akidahnya, cara hidupnya. Kita umat Nabi SAW pastinya mahu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, bukannya apa yang diajarkan oleh makhluk-makhluk lahanat ini yang cuba mengubah ajaran Islam mengikut kepala otak mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, semoga Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang sesat. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.